Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, yang telah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang terpilih untuk meneruskan siri pengajian kita, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis ilmu ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya Allah berikan kekuatan untuk beramal, dan yang paling penting Allah beratkan timbangan kita, pemudahkan kita menuju jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung balik pelajaran kita yang berkisar setelah perpisahan antara orang munafik dan orang mukmin, dan kita tahu orang-orang munafik dimasukkan ke dalam neraka dan orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana ianya ataupun ahli kiblah yang mana ianya akan berterusan menuju jalan yang berikutnya, ialah menuju titian sirat. Ya, titian sirat. Yang mana titian sirat ini adalah nama yang diberikan jambatan untuk menuju ke syurga. Okey. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang berada di bahagian perlepasan untuk melalui titian sirat, ya, maka mereka itu ahli syurga. Okey, ahli syurga. Cuma nak menuju ke syurga itu pula ada rintangan-rintangannya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini tak settle lagi. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, dengan berbagai-bagai, hanya Allah yang mengetahui bagaimana kedudukan kita. Hanya Allah yang akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi kita harapkan agar kita bersungguh-sungguh dalam siri istighfar. Ya, bergantung pada kita sekarang ni lah. Ya, masih lagi ajal kita belum sampai, masih lagi usia kita ada, umur kita ada, rezeki kita ada, yang ni pernafasan hidup kita ni, berarti ruang taubat terbuka, dan insya-Allah kita dapat bersihkan diri kita sebelum kita menjejakkan kaki kita di sini. Tapi kalau dah sampai dah sampai kat sini agak bermasalah sedikit. Namun kita menyaksikan doa-doa yang berlaku di waktu nak melalui titian sirat. Ya, ada doa-doa. Yang penting doa kita kat sini lah, ya Allah pemudahkan, ya, jalan titian sirat kita. Nanti kita ceritakan satu persatu. Hatta ustaz pun belum tentu selamat. Para nabi apa ucapan dia? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu nabi, ya. Dia minta doakan selamatkan umat dia juga, ya, dan kita kena berusaha dalam menyelamatkan diri kita. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita di sana dah. Ya. Perjalanan yang terakhir kita, lepas ni sedikit lagi rintangan. Ya Allah, sebelum ni banyaknya rintangan. Ya, tinggal satu ni yang besar ni. Satu yang besar. Di antara yang terbesar, yang mana alhamdulillah mudah-mudahan golongan ini tidak akan kekal dalam neraka. Kalau dia masuk pun dia takkan kekal. Ya, na'udzubillah, kita tak nak. Ya, tak nak masuk pun. Ya, kalau boleh tak nak langsung. Baik, jadi kita berbicarakan persoalan ini melalui hadis-hadis yang sahih insya-Allah, dan juga kita mengambil daripada buku Imam Al-Qurtubi membicarakan tentang titian sirat ini. Dalam bab terjemahan kitab yang bertajuk Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Alam Akhirat, ya, Imam Al-Qurtubi. Oh, susah nak sebut pula dah. Pasal hari ni susah. Kena tuang air dulu. Baik. 99 bab sirat kedua adalah jambatan yang terbentang antara syurga dan neraka. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahawa di akhirat terdapat dua sirat jambatan
Yang pertama adalah sirat yang akan dilewati oleh seluruh makhluk dikumpul di padang mahsyar, baik yang timbangan berat ataupun timbangan ringan, kecuali orang yang masuk syurga tanpa hisap, atau orang yang langsung diambil oleh neraka. Tidak ada yang selamat melewati sirat besar ini kecuali orang-orang yang beriman, yang pahala amal kebaikan yang masih banyak setelah diambil untuk menutupi hak-hak orang lain kepadanya. Faham tu? Ya. Ini ada perbahasan sedikit. Okey. Baik. Jadi dalam bab ini menceritakan kepada kita amalan-amalan kita ni tak lengkap sehingga disettlekan di sana. Okey. Dah habis dah kita diambil di mizan tu pula. Rupanya ada lagi kacauan kita ni. Aduh. Ya. Settlekan urusan kita dengan manusia. Bak kata, Kak, jangan mengumpat. Itu di antara perkara yang penting. Ya, jangan mengumpat. Jangan berkaitan dengan nama-nama orang ni tak usahlah nak sebut melainkan dengan kebaikan. Nah, kita jahat. Kita tak mertikai ke orang lain. Kita lah takut. Bukan kita takut apa. Sedap Ustaz, memang sedap mengumpat tu kan. Tapi itulah balasan ni di akhirat kita menjadi lambat untuk bertemu dengan syurga Allah tu. Sedangkan kita insya-Allah orang yang terbaik sebenarnya, insya-Allah. Ya, kita ni baik belaka ya. Cuma tersilap sikitlah. Jadi yang sikit tu betulkan. Baik. Tetapi mereka harus bertahan di sirat jambatan lain khusus bagi mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan kembali lagi ke neraka, insya-Allah, kerana mereka telah selamat di sirat yang pertama yang terbentang di atas neraka Jahanam, yang banyak orang terjatuh dalamnya kerana dosa-dosanya, dan yang bankrupt kerana kebaikan habis dibalas dengan kezaliman-kezaliman ia dilakukan terhadap orang lain. Ya. Berarti diseksa disebabkan kita bankrupt di sana, muflis. Okey? Muflis. Amalan yang kita buat besar-besar. Saya katakan ya, kita buat amalan besar-besar dengan solat, dengan tahajud, dengan program kelas, dengan apa lagi? Ya, amal kebajikan yang kita lakukan. Ya. Lagi apa? Apa yang baiklah kan? Kecuali tak buat perangai JISB itu je. Ya. Nauzubillah. Makin tiap-tiap hari dibongkarkan kejahatan mereka ya. Alhamdulillah Allah pelihara kita. Jadi takut kerana dia bukan sekadar kesesatan dalam bab agama, jenayah pun berlaku. Jenayah ya. Bertopengkan agama. Jahat ya, bagi saya terlalu jahat. Ya, terlalu jahat. Nampak tak ajaran sesat ni bermula daripada akidah yang tak betul. Bila akidah tak betul, dia jadi dan dia gunakan nama Rasulullah. Mereka yaqzah bertemu Rasulullah secara alam nyata. Jahat sejahat-jahat. Pengkhianat agama. Ha? Memang tak jumpa nak proof macam mana kan. Jahat betul ya. Dan itulah tabiat di antara golongan-golongan sufism. Berbahaya. Ya, sufi. Kebanyakan mereka yang mana nak angkat diri mereka pertemuan dengan Rasulullah, alam mimpi, alam nyata. Alam nyata tu jahatlah. Alam mimpi pun kita tak percaya, apakah lagi alam nyata. Itu di antara yang menarik, memang tersungkur di pintu syurga, ya. Tersungkur. Nauzubillah. Bagi saya jahat sangat-sangat. Dari sudut agama jahat, dari sudut muamalah dengan manusia pun jahat. Nauzubillah. Ya, minta lindung kita, keluarga kita. Alhamdulillah walaupun kita ni nampak tak baik sangatlah kan. Tapi alhamdulillah akidah kita cuba nak jaga, kita masih nak betulkan diri kita dalam jalan yang betul. Ingat ya, alhamdulillah, terima kasih macam darul apa nama kita ni? Raudatul Ilmi kan, ambil ustaz-ustaz yang betul-betul kena pegang Quran dan Sunnah. Kalau tak, siapa yang akan kena? Leader yang buat program yang akan kena depan Allah nanti. Itu kalau yang tak baik. Tapi kalau yang baik, leader yang buat program ni akan mendapat terbaik di sisi Allah. Masya Allah. Baik. Jadi kita lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, orang yang beriman akan selamat dari neraka, lalu mereka ditahan pada sebuah sirat jambatan yang menggabungkan antara syurga dan neraka untuk membalas, mengqisas kezaliman sebagai sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain semasa di dunia.
sampai semuanya diselesaikan lalu mereka diizinkan untuk masuk ke dalam syurga. Ini berkaitan perbicaraan yang akan kita sambungkan nanti. Yani al-qantarah. Salah seorang dari mereka lebih tahu tempatnya ke dalam syurga daripada tempatnya ketika di dunia. Kemudian aku katakan dalam bab ni titian sirat. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang mana di dalamnya disebutkan dan Nabi kalian berdiri di tepi titian sirat sambil mengucapkan Allahumma wahai Rabb selamatkanlah. Ya, hadis ini agak panjang yang mana menceritakan bagaimana kedudukan para nabi berdiri menyaksikan umat-umatnya melintasi dan dia sendiri pun akan melintasi, cuma dia mengharapkan umat dia selamat. Allahumma sallim. Okey. Allah selamatkan. Okey. Dan kita telah bicarakan juga bagaimana cahaya yang muncul tu, ya, nanti jap kita lihat. Kita kupaskan sikit-sikit dulu. Saya pun jadi kecut dalam ni kan. Pasal saya tak tahu kedudukan kita di sana. Nanti jap. Okey, kita lihat dulu titian sirat. As-sirat, titian yang dibentang merentasi neraka, orang mukmin mesti melintasinya supaya dapat sampai ke syurga. Allah berfirman, sesungguhnya tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melaluinya. Ya, dalam ayat ni mengisyaratkan semua orang melaluinya. Di sini datang Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi membahaskan tentang orang kafir pun melintasi. Cuma dalam bentuk yang bagaimana. Tetapi bukan bentuk lintasan orang Islam. Ya. Kemudian sifatnya ditanyakan kepada Nabi tentang titian sirat. Pasal lidah tak lancar pula hari ni. Bismillah. Sorry. Maka banyaklah. Baik. Titian sirat baginda bersabda pada tempat jatuhnya pada tempat jatuhnya ada penyangkut seperti duri sa'dan yang terdapat di Najd. Hadis riwayat Bukhari. Yang saya katakan duri sa'dan tu seperti mata kail. Dia cangkuk zoom kan. Memang kena. Orang yang bersalah mengikut dosa masing-masing. Dan ingat, teknologi di titian sirat agak menarik. Macam mana orang ni akan masuk ramai-ramai yang kena, yang tak kena. Ya, ini menunjukkan kelebihan yang Allah jadikan teknologi yang cukup canggih, tetapi semua akan lalu mengikut iman mereka, amalan mereka masing-masing. Jadi ada perbezaan macam kita lah kalau jalan tu ada apa dia? Ada touch and go, ada apa lagi? Ya. Smart tag, okey. Jadi semua ada dan laluan motor tu laju ya kan. Okey. Tapi nak menceritakan laluan tu ada masing-masing dan masing-masing akan tahu. Ya, bila dia dapat cahaya tu dia tahu kat mana dia nak ikut cahaya tu. Ya, subhanallah. Baik, kita lihat lagi. Di dalam Sahih Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri berkata, telah diberitahukan kepadaku sesungguhnya titian as-sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ya, persoalan itu pernah ditanya minggu lepas kan tentang hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, cuma perbahasan adakah lafaz itu disebut oleh Rasulullah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan. Tetapi kalau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan pun itu dinisbahkan kepada Rasulullah kerana para sahabat amanah tidak bercakap ikut hawa nafsu dalam persoalan ghaib. Jadi dikatakan lebih halus dari rambut, ya, dan lebih tajam dari pedang. Kalau lagi apa salah ini ya? Makan kenyang li. Saya memang problem kalau saya makan dulu. Saya biasa tak makan sebelum mengajar. Tak apa, sulam air jap. Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillah. Okey, bayangkan kalau dah halus daripada rambut, ya, kita yang pakai spek mata memang tak nampak kan? Ya. Kalau halus dari rambut dan tajam dari mata pedang, agak-agak boleh lepas ke? Ya, takkan.
Itulah iman-iman kita bergantung kepada iman masing-masing. Tetapi kalau itu digambarkan pada permulaan, dia nak kena melintas juga, dah ada syurga di depan. Ya, memang orang akan melintas juga kerana apa? Syurga di depan. Mesti juga. Walaupun setajam mata pisau dan sehalus rambut tu, dia akan meraba-raba. Dia raba nak jalan tu, dia raba-raba. Pum kena. Masuk neraka dulu. Lepas tu naik, baru nampak sikit jalan dia, kan? Okey, jalan dia dah nampak besar sikit, dia raba lagi berjalan. Itu pasal ya, kalau kita fikirkan macam mana dia nak sampaikan ke syurga tu, mesti berperingkat-peringkat. Bila banyak dosa, makin lambat siri perjalanan dia. Itu pasal ya, nak kata macam mana, tapi kita kalau boleh kita biar sama-sama dapat masuk syurga secara berjemaah ya, bersama Rasulullah, kan? Kerana Allah akan menyebutkan ayat ni dalam surah Az-Zumar bahawa ada kelompok yang akan masuk syurga secara rombongan. Jadi kita mengharap kita ya masuk syurga secara rombongan dan awal. Jangan masuk rombongan akhir, ya, awal, ya. Okey, kita saksikan ayat ni kan, berkaitan dengan hadis ni. Okey, dilalui oleh orang mukmin dan orang munafik setelah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kita lihat Allah ceritakan tentang berkaitan dengan hadis perbentangan ini, perbentangan syurga. Dibentang kepada orang mukmin yang mengesakan Allah, apa pun maksud perbentang ialah jalanan di atas titian mengikut qadar amalan mereka. Okey, dibentangkan titian sirat kepada kita ni, orang yang beriman ni, mengikut amalan kita. Macam mana tu wallahu alam, kan? Tapi saya mengatakan teknologi di sisi Allah dahsyat. Hanya amalan dapat menentukan perjalanan kita. Macam mana tu ya? Teknologi di sini pun tak boleh. Tetapi amalan dia akan keluar. Pertama apa dia? Cahaya. Kerana kita katakan kawasan tu kawasan gelap, cahaya akan keluar depan dan ke mana? Sebelah kanan. Okey, mengikut amalan masing-masing. Dan disebutkan dalam hadis ini, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, maka orang mukmin berjalan ada yang sekelip mata, ada yang seperti kilat, ada seperti angin, ada seperti burung, seperti kuda yang pantas, dan ada yang berkenderaan. Bagaimana wallahu alam? Dan berjaya orang-orang mukmin, orang-orang yang ingkar dan degil memang akan dimasukkan dalam neraka lah. Ya, jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kita mempunyai kelajuan yang berbeza-beza. Ya, kenapa? Nak cepat sampai. Okey. Jadi kelajuan itu memang akan berbeza-beza. Jadi kita lihat kelajuan yang dikhabarkan kepada kita dalam hadis ini menceritakan bahawa kelajuan yang pertama sekelip mata. Laju. Kelajuan apa tu? Burak. Burak pun yang disebutkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tu asal nama dia burak. Barqun, daripada perkataan barqun, cahaya kilat. Zup, kan? Dia burak. Dan kelajuan itu amat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Kemudian kelajuan apa tadi disebutkan? Kelajuan seperti kilat. Berarti sekelip mata lagi laju daripada kilat, kan? Kemudian seperti angin. Kemudian seperti burung. Yang ni burung paling laju. Burung apa paling laju? Burung gagak lambat. Lambat. Burung layang apa? Ini burung yang laju. Bukan eagle ya. Tengok yang kecil. Kata burung layang. Dia ada kelajuan dia. Okey. Kemudian seperti kelajuan kuda yang pantas. Dan ada yang berkenderaan dan berjayalah orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Kalau sifat cahaya-cahaya ataupun yang dikhabarkan itu adalah orang yang akan berjalan laju. Ya, laju. Kerana ada yang berjalan lambat. Yang kita ceritakan bagaimana di antara
Yang berjalan lambat itu adalah mereka-mereka yang memang berada dalam keadaan berdosa lah. Senang cerita. Ya, dosa yang tidak bertaubat sebelum dia mati. Ya, itu semua orang yang berdosa. Yang kita sebutkan dalam surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang berjalan tu nak jatuh, nak jatuh tu kan. Ya, maka dia berjaya. Kenapa? Neraka tak sentuh dia. Berarti dia tak masuk neraka. Berarti dia yang berjaya. Selain daripada orang yang begitu, maka mungkin dicelumkan dalam neraka. Bayangkan, ya, waktu kita berjalan tu kan, nak melintas tak nampak, agak-agak macam mana? Ya, dah lah tak ada cahaya, kita pun sentuh kan. Meraba-raba. Gelap, dengan keadaan gelap, meraba-raba, pum, jatuh kan. Laju tak? Laju zoom terus. Tak tahu, itu mengikut azab yang dibuat lah. Ya, azab-azab dalam neraka, dia akan dinaikkan di mana dia jatuh. Ya, lepas tu dia jalan lagi merangkak, pup, kata jatuh lagi. Lepas tu dia nak paut neraka kan, bila orang jatuh paut habis, zoom. Nak paut jambatan tu jatuh juga. Jadi bayangkan perjalanan yang begitu jauh kan, berapa lama tu. Ya. Merangkak. Korban apa tu? Itu ada masalah hadis tu. Tapi korban tu main peranan, tapi dikaitkan dengan perjalanan di sini, wallahu alam, kedudukan hadis tu ada masalah. Dikaitkan begitu, tapi saya tak rujuk pula bab tu. Nanti saya rujuk. Wallahu alam. Nanti saya cek balik. Nanti semua berebut nak naik. Okey, boleh gambar, boleh faham. Dan cahaya yang kita ada sebutkan pada pelajaran yang lepas. Sebentar ya. Okey, baik, kita kupaskan beberapa perkara lagi. Orang yang bertakwa dilepasi oleh Allah titian melalui firman-Nya dalam ayat Al-Quran surah Al-Maryam. Akhirnya kami menyelamatkan orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang yang bersalah berlutut di dalamnya. Telah berkata pengulas kitab Aqidah Tahawiyah, dan pada tempat itu berpecah orang munafik dan orang mukmin, dan mereka orang mukmin tak asing sama sekali. Okey, ini dia ambil daripada awal kisah ni. Orang mukmin mendahului mereka dan terdapat dinding yang menghalang dari orang munafik menghampiri mereka. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Masruq dan Abdullah. Telah bersabda baginda, Allah mengumpul manusia pada hari kiamat sehingga perkataannya, yakni hadis tu panjang, maka di antara mereka diberikan cahaya seperti bukit di depan mereka, dan ada yang diberi lebih dari itu. Ada yang diberi cahaya seperti pohon tamar di sebelah kanannya, ada yang diberi kurang dari itu, dan sehingga akhirnya orang mendapat cahaya diberi pada jari ibu kaki. Berkelip-kelip, terang, kemudian padam dan seterusnya. Apabila terang, dia berjalan dan melangkah ke hadapan, dan bila terpadam, dia berhenti. Lalu katanya, maka mereka melalui laluan di atas titian sirat. Titian sirat itu lebih tajam dari mata pedang. Dikatakan kepada mereka, berjalanlah mengikut kadar cahaya kamu. Okey. Jadi kita dalam bab ini diterangkan bahawa cahaya akan muncul di dalam tempat berkumpulnya kita dengan orang munafik tu dipisahkan, dan cahaya itulah yang akan kita berjalan di atas titian sirat. Okey. Dan cahaya yang paling terang seperti cahaya yang ada sekarang ni, dan yang kedua cahaya yang seperti gunung, ya, batu terang sangatlah tu. Yang ketiga cahaya seperti pohon tamar, yang ni macam cahaya lampu-lampu kita ni lah. Dan kemudian cahaya dia mengikut amalan lah. Dan yang paling kecil sekali cahaya atas ibu kaki kita. Tu. Masalahnya dia berkelip-kelip. Maksudnya bila angkat dia menyala, bila dia menyala baru kita angkat kaki kita letak. Maksudnya kita nampak bila dia angkat tu kita nampak titian tu kita letak dah. Tunggu dia menyala balik kan.
Nyala balik. Kan? Waktu tu nak jatuh. Tak nampak. Okey. Kan? Dia jadi step-step dia macam tu. Na'udzubillah, minta lindung kepada Allah. Ya, minta lindung. Kerana dia melambatkan proses kita bertemu syurga. Susah Saya pun takut. Macam mana tu? Itu pasal yang meraba tu tak nampak apa. Dia meraba tum jatuh. Ya, pasal duri tu yang seperti mata kai tu dia tarik je. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian dan akhir, nampak? Sehingga akhir orang yang mendapat cahaya diperi pada jari ibu kaki. Seolah-olah mengisyaratkan orang yang terakhir ada cahaya. Lepas tu tak ada dah. Ya. Kemudian berkelip-kelip terang dan padam. Apabila terang, dia berjalan dan melangkah ke hadapan, dan bila terpadam, dia berhenti. Ya. Itulah. Sampai dia habis. Lalu katanya lagi, maka mereka laluan atas titian sirat. Okey, titian sirat yang lebih tajam dari pedang tu. Okey, jadi begitu keadaan. Boleh gambar kan? Jadi susah. Memang susah. Kalau tak ada lampu, dengan keadaan lampu yang macam tu je, dah bermasalah. Kerana gelap segelap-gelap, kerana neraka begitu panas sangat-sangat, dia gelap. Ya, api yang kuat sangat-sangat. Tu pasal kadang-kadang kita dengar kebakaran gelap kan? Begitulah. Lagi dahsyat. Memang tak nampak apa-apa. Okey, baik. Dikatakan, kita ulangkan balik, dikatakan kepada mereka menjalani mengikut kadar cahaya kamu. Okey, dah faham dah. Berarti kalau ikut kadar cahaya kamu, kita faham dah. Ikut cahaya kita berjalan. Step. Dan kalau tak ada cahaya, merangkak. Itu yang meraba zam, kena tarik. Na'udzubillah. Meraung. Kita sebenarnya kita tak buka lagi bab neraka, tetapi neraka mengaum. Ya. Kita dengar waktu kebakaran macam mana bunyi dia. Kan. Betul. Ini mengaum. Kalau harimau mengaum dah habis dah. Jatuh jantung kita kan. Ini kamu pula neraka bukan sekadar mengaum, dia marah. Lepas tu dia berbicara. Okey, kemudian kita pergi lagi. Di antara mereka berjalan dengan kelajuan kelipan bintang, dan ada berjalan selaju angin, ada berjalan sekelip mata. Di antara mereka berjalan seperti kaki yang kuat. Mereka berjalan mengikut kadar amalan mereka, sehingga berjalan orang yang ada cahaya pada ibu jari kaki mereka. Apabila dia tergelincir, lalu dia berpaut dengan tangannya pada titian. Bila tergelincir sebelah kaki, dia berpaut dengan sebelah kaki lain. Allahu Akbar. Maka terkena pada dirinya api neraka sehingga selesai semuanya. Dia azab atau diselamat dari azab mereka. Ini menunjukkan titian tu yang saya kata dia berpaut. Ya. Dan itu juga merupakan azab bila berpaut. Azab neraka datang di bawah zoom, kena. Lepas tu dia naik balik. Kan, naik balik, dia terus perjalanan. Dan ini yang tak tahu berapa lama. Kenapa saya pentingkan perkara ni ya, supaya kita lihat semua dalam bab ni. Saya nak sebut ibu-ibu ke apa? Pasal live tu bapak-bapak pun ada kan. Tak apa ibu-ibu ke. Kerana apa? Kerana kita berhadapan dengan masalah yang saya katakan, kalau kita selamat, Alhamdulillah selamat. Kita harapkan kelajuan cahaya kan. Tapi bagaimana orang yang pernah berurusan dengan kita di dunia? Ya, kita pukul dia, dia pukul kita. Kita kata aku balas kamu ke akhirat. Kerana balas tu lepas ni. Ya. Okey. Keadaan siapa? Okey. Itu pada permulaan dulu. Boleh kata dalam hadis mengatakan okey,
permulaan. Ya Rasulullah kata kita akan bangun dalam keadaan tidak berpakaian telanjang, tidak berkhitan dan tidak berkasut. Itu permulaan dibangunkan. Kemudian lalu Rasulullah mengatakan orang yang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Nabi. Cepat, Nabi apa? Ayuh, good. Nabi Ibrahim. Dan begitulah kita katakan semua nabi-nabi dipakaikan pakaian. Dan saya melihat kepada ayat Al-Quran, Allah sebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 golongan ni adalah orang yang terpilih. Ya, diikuti kerana orang yang mati sewaktu ihram, ya, waktu haji dan umrah, dia akan bangkit dalam berpakaian ihram sambil bertalbiyah. Orang yang mati syahid akan bangun dalam keadaan dia berdarah dengan bau haruman, bau kasturi, kan. Jadi menunjukkan di permulaan itu semua muncul berpakaian ataupun tidak. Okay. Dan kita melihat iman yang cantik itu, yang ada tu dia akan memberikan pakaian kepada kita. Ada iman, ada pakaian. Bagi saya lah, saya nampak begitu. Kerana dia cahaya. Ya. Ya, penapisan bagi kita ini di antara second last penapisan yang terakhir. Ya, penapisan terakhir mengikut amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ni lah. Ya, di situlah. Itu yang saya katakan, biar penutup kita dengan bertaubat. Ya, kalau penutup hidup kita di dunia dengan taubat, ya memang insya-Allah kita akan terselamat dalam bab ni. Jadi biar kita bertaubat. Walau macam mana sekalipun saya kata bertaubatlah, bertaubat. Ada masa ingat je Allah ampunkan dosa aku dah. Ya. Okey. Dan kita doakan mudah-mudahan kita dapat pakaian di awal perjalanan. Ya, bangin. Amin. Okey, baik. Dan hadis ini mana asar ini ataupun yang diterjemahkan oleh pengulas kita Aqidah Tahawiyah menceritakan bahawa setiap step yang kita langkah, ya, memang kalau kita langkah di titian yang licinnya dengan agak-agak macam mana, ya. Ya, jom kita buat praktikal, pergi ke Bendang sana, saya buat ke Batang Pinang, jom kita berjalan. Dah contoh kan. Dah risau dah. Ya, Datin Omar saya kata, aku sakit kaki ni baru operate ke? Dia nak menceritakan betapa jika itulah perjalanan, kita belum tentu selamat. Ini kan pula di akhirat yang confirm tak selamat. Dia tangkap, pasal dia tangkap melalui amalan kita, ya. Dosa-dosa kita tu yang zap ditangkap. Dibenamkan. Kelambatan kita ni di antaranya disebabkan dosa-dosa kita. Jom kita istighfar nanti banyak-banyak, astagfirullah, ya. Yang lepas-lepas dah. Yang dah lepas tu cukuplah. Kita bina hidup baru kita dengan istighfar. Okey, baik. Kemudian sehingga selesai semuanya diazab atau diselamat dari azab, mereka berkata, segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kamu neraka selepas kami melihat kamu. Sesungguhnya Allah telah memberi keistimewaan ini pada mereka tanpa dimiliki orang lain. Ya, dalam riwayat menceritakan kisah ni apabila orang-orang yang ditenggelamkan dalam neraka dibebaskan. Dibebaskan dari neraka. Dia mengucap perkataan ni, Allah telah bagi aku, Allah tak bagi pada orang lain. Sedangkan orang lain dah masuk syurga dah, kan. Kerana sonoknya, ya, dia terbebas dari neraka tu yang penuh dengan keazaban. Okey. Ini disebabkan terlalu gembira sedangkan mereka tidak tahu bahawa mereka lah di antara yang malang. Orang yang lain adalah yang lebih baik dan mereka berlipat kali gandanya. Okey, ini penterjemah ulaskan. Sesungguhnya diberitahukan kepada kita Allah yang maha benar, maha suci tentang gambaran perjalanan orang mukmin di atas titian sirat. Telah berfirman Allah, artinya dalam ayat surah Al-Hadid yang lepas itulah yang kita pernah baca. Ya, orang-orang yang di surah Al-Hadid, surah At-Tahrim, yang mana mereka meminta cahaya, satu, dan sempurnakan cahaya, dua, dan mereka minta Allah ampunkan mereka.
Kerana di sana ada ruang keampunan. Kenapa? Kerana itulah takut jatuh dalam neraka. Ya Allah ampun, janganlah masukkan dalam neraka. Kita tengok ayat tu dalam surah Tahrim. Baik. Saya agak tertarik pasal ayat tu mengisyaratkan permulaan dengan mukadimah taubat kan. Seolah-olah taubat tu memberikan cahaya yang begitu banyak kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okay. Jadi ayat ni mengisyaratkan kepada kita bertaubatlah ya. Bertaubat kenapa? Dengan taubat dia akan jadi cahaya yang besar pada kita juga. Ya. Itu pasal ibu-ibu ya, dalam bab ini kita kena faham elok-elok bahawa dia tak boleh diselesaikan melainkan dengan agama yang betul, dengan akidah yang betul. Bayangkan, bolehkah kita menyangkakan orang yang mengatakan macam kisah yang berlaku GISB ni, yang mendakwa Rasulullah lah, Imam apa lagi Abu Ya tu sebagai Rasul lah, dapat keselamat dalam keadaan yang macam ni? Confirm tak dapat selamat kerana mereka tidak mengikut akidah yang betul. Sedangkan dalam hadis mengatakan para nabi dalam keadaan cemas waktu tu, ya, duduk kat sebelah titian sirat. Maksudnya orang nak lalu tu, Allahumma sallim, selamatkan. Tiba-tiba datang macam orang ni kata Abu Ya tu yang nak menyelamatkan mereka. Na'udzubillah. Kalimah kufur tu bercanggah dengan akidah kita. Bercanggah. Okey. Jadi oleh kerana itu pastikan akidah kita betul dan kita sentiasa dalam bertaubat dan teruskan dalam siri menuntut ilmu, cari jalan yang benar. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah ini dia perjalanan yang menjadi perbahasan di kalangan ulama, berapa jarak jauhnya. Ya, tidak ada satu dalil yang kuat ataupun nas yang jelas mengatakan berapa jarak perjalanan orang yang berada di atas titian sirat. Tetapi lama sangat-sangat bagi orang yang berdosa. Bagi orang yang beriman, laju. Itu pasal ya. Cuba kita lihat bagaimana perjalanan orang-orang yang terpilih. Di antaranya dia di mahsyar tu ada grup yang terselamat, yang dikatakan 4 golongan yang tidak kena hisap. Ya, bila dikatakan tidak kena hisap, dia laju. Zoom. Itu dah selesai dah. Tak tahu lagi, kita baru dia dah lalu dah kawasan ni. Dah confirm kalau orang yang tak kena hisap ni laju, dia laju cahaya. Ya, kena lalu. Sama. Semua kena lalu. Dia macam yang dikatakan fuqara al-muhajirin yang mendahului kita orang-orang mukmin 40 tahun.
masuk syurga, berarti laju tu. Zuf, zuf, zuf. Yang kita tersekat nun di mahsyar pasal nak audit tu lama sangat. Ya Allah, banyaknya nak audit. Itu belum lagi make up kita nak audit. Itu yang jadi perbahasan tentang tu. Nanti saya tengok macam hadis tu ada masalah. Okey? Jadi itu dia perjalanan kita, yang mana siapa yang lepas selamat. Siapa yang tak lepas dia akan ditapis, lepas tu dia naikkan. Okey, orang yang berada di titian sirat tu, kat mana dia jatuh dia angkat. Lepas kena seksa, apa seksa dia? Tengoklah kepada rukun iman, rukun Islam tu apa masalah dia, rukun iman tu pun ada masalah. Seksa angkat, letak balik tempat tu. Berjalan. Jalan sikit, pum, jatuh lagi. Mengikut dosa-dosa dia. Kalau kabair yang 70 tu, ya, kabair itu akan ditapis melalui dosa-dosa macam itulah. Ya. Berapa hari tak solat misalan, ya, tinggal solat, pum, seksa. Puasa, pum, rukun iman asas. Dekat sinilah. Itu timbangan apa, itu lain. Tak, itu berperingkat. Pasal laluan ini adalah penapisan, kemuncak penapisan. Dia pasal munafik, orang kafir terus masuk neraka. Munafik dia terus bersama kita, tapi dia dimasukkan neraka. Bagi orang yang beriman, okey, orang yang beriman di atas titian sirat, inilah penapisan dosa-dosa mereka. Last. Orang yang masuk neraka, orang mukmin yang masuk neraka. Orang, ya, itulah dia kena cangkuk. Yang dibenamkan dalam neraka, diproses, dihilangkan dosa-dosa, angkat balik. Masih lagi nak berjalan balik. Pasal dia jatuh mengikut dosa-dosa apa dia? Dosa paling besar kabair, dalam bentuk kabair tu syirik misalnya. Tu pasal syirik, dia kategori syirik ada dua, kekal abadi. Ya, itu orang kafir musyrik. Tetapi orang yang beriman melakukan syirik, dia kejahilan dia, tapi dia Islam. Dia ikut orang kan, Islam. Di situ tempat yang pertama. Kita lihat dosa yang pertama akan dibersih adalah syirik, akidah. Berkaitan dengan akidah. Lepas tu berkaitan dengan rukun Islam. Itu yang berat-berat ni. Kemudian berkaitan dengan yang disebutkan dalam siri kabair. Dosa mak ayah dia, dosa membunuh, dosa semua tu. Ya. Sampai habis betul-betul. Yang Rasulullah kata sampai hangus. Hangus. Boom. Itu kalau ikut yang diterangkan. Ya, rahmat Allah tu lain cerita, tapi itu asalnya. Syad istighfar. InsyaAllah kita istighfar. Minta ampun Allah. Ya, minta ampun. Perjalanan berliku-liku ni. Dah jadi panas pula. Kena pusing kipas. Boleh? Sorry. Tak apa ya? Okey, terima kasih. Okey. Baik. Pasal kita bukan 3 generasi yang terbaik kan. Memang kita pun masuk dengan masalah-masalah kita. Ya. Okey. Minta Allah berikan cahaya seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara kita minta Allah pemudahkan kita di titian sirat. Itu pasal setiap kerja amalan yang berbentuk mempermudahkan orang. Ya, alhamdulillah kita dulu penjawab-penjawab awam dia dah pencen, tapi ingat amalan-amalan tu berharga sebenarnya. Dia fardu kifayah yang mana kita mempermudahkan urusan orang. Dengan syarat mempermudah urusan orang dengan cara yang betul. Bukan dengan cara rasuah ke apa ke, tapi cara yang betul. Ya, Allah akan bagikan dengan mempermudahkan orang, Allah akan permudah di sana. Ya, itu memang tak sangka, tapi itulah hakikatnya. Okey. Baik. Okey. Jadi itu gambaran titian sirat yang mana
Tidak ada siapa yang akan lari lepas daripada tempat itu. Cuma mereka yang lepas mengikut keadaan amalan-amalan mereka, amalan yang baik ataupun amalan yang buruk memang ditenggelamkanlah di dalam neraka, tetapi amalan yang baik dia akan terselamat. Okey. Kita kalau ikut dalam bab ini kita bicara bab neraka dulu, tetapi kita lepas Al-Qantarah baru kita bicara bab neraka, boleh? Okey, kita melepasi neraka dan insya-Allah neraka kita akan bincangkan selepas ini. Cuma bagi mereka yang melepasi neraka, itulah yang disebutkan kejayaan yang besar. Dia tak terkena sikit pun maksudnya terjatuh dalam kawah neraka. Ya, tak terjatuh, alhamdulillah. Walaupun jalan-jalan nak terjatuh tu, ya, tapi selamat. Subhanallah, bila kita selamat agak-agak macam mana? Ya. Yes, kan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kita akan saksikan bagaimana yang disebutkan dalam hadis. Apa dah, ada padam dah. Tak bunyi. Tiba-tiba dia mati. Oh, mungkin wire tu, okey. Ke tak ada ni. Okey, baik. Alhamdulillah. Maka kita bateri habis. Kalau macam tu bateri habis. Ya, suara ustaz dah besar. Sabar je lah. Dia pun takut kot. Okey, baik. Sekarang kita bicara tentang Al-Qantarah. Al-Qantarah diriwayatkan dari Bukhari dan dari Abi Sa'id Al-Khudri telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apabila orang-orang mukmin terselamat dari neraka, maka mereka ditahan satu tempat namanya Al-Qantarah di antara syurga dan neraka. Al-Qantarah, antara syurga dan neraka. Berarti orang yang melepasi titian sirat semua akan bertemu Al-Qantarah juga. Okey, kita lihat. Maka dikisaskan, dibalas sebagaimana yang diperlakukan di dunia seperti tumbuk dibalas tumbuk. Yang ni, di antara mereka beberapa kezaliman sewaktu di dunia, sehingga mereka betul-betul bersih dan suci, tiada dosa. Barulah dibenarkan kepada mereka masuk ke dalam syurga. Demi pemilik jiwaku di tangannya, yakni Rasulullah katakan, sesungguhnya setiap orang mengetahui taraf dirinya, kedudukannya di syurga dengan bandingan taraf kehidupan di dunia dahulu. Ya, kita akan tahu bila sampai selesai je Al-Qantarah tu, kita dah tahu kat mana syurga kita. Ya. Beza dengan dunia. Dunia kita tahu, tapi di akhirat lebih kita tahu. Disebabkan kita tahu amalan, siri amalan yang telah lepas tu yang kita lakukan. Okey. Baik. Ditahan ahli syurga selepas titian as-sirat sehingga dibalas kezaliman antara satu sama lain di dunia dahulu dan makhluk. Masuk mereka di dalam dan barulah masuk mereka itu ke dalam syurga. Tidak ada di dalam hati mereka cemburu dan dengki. Okey. Firman Allah, dan kami buangkan segala perasaan cemburu pada hati mereka sehingga mereka menjadi saudara. Mereka duduk berhadapan di atas kerusi-kerusi yang panjang. Maksudnya, selagi tak selesai urusan-urusan ini, ya, dia tak akan dibenarkan masuk syurga. Oh, dahsyat. Cuba ingat balik urusan dosa-dosa kita dengan, nampak tak dosa kita dengan manusia ada sampai penghujung. Dengan Allah settle dah. Ya, dengan Allah settle dah.
Dengan manusia ni. Kehal. Tu kena hati-hati. Ya. Sampai macam tu sekali. Dahsyat dosa kita dengan manusia. Tapi tu yang sedap tu. Tak. Di sini dia bentuk dalam bentuk qisas. Ya, qisas. Yang dalam neraka dah satu bab, ini kisah nak balas. Ni confirm dah syurga, cuma nak settlekan sedikit lagi masalah tu. Ya, nak bersihkan betul-betul. Itu pasal yang kita katakan, okey, misalan kita bergaduh lah, tarik rambut dia, orang tu, kita cubit dia kan. Ya, kita apa lagi buat ni? Gigit. Oh, boy, garang. Gigit dia, kan? Lepas tu orang yang dia gigit, dia pukul tu atau apa perbuatan yang berbentuk kisas ni ya, maka dia tak balas. Ya. Dia kata aku balas kamu kat akhirat. Kat sinilah. Kalau dia macam dia lepaskan dekat macam air, macam kalau I buat macam efron buat air, so cakap tak apalah, I lepaskan biar Allah balas. Maksudnya kita kan dekat Ya, itu mungkin. Bahasa kena jaga juga. Kenapa tak sebut I balas you kat syurga? Kan cantik, settle kat syurga. Berarti kalau balas kat syurga dihapuskan lah, kita maafkan dia. Tetapi bila kita kata I balas you kat akhirat, kat sinilah penghentian dia. Yang menjadi isu, Allah akan bagi. Pasal kita nak balas, itu hak kita. Qisas, kan? Balas. Dia akan balas. Kita betul, alhamdulillah. Kita dahulu agak-agaklah berapa laju kita jalan. Misalnya kita sampai ke Alkantarah tu, di mahsyar tu, di titian sirat tu, kita laju, alhamdulillah. Sonok kan? Memang itu yang kita nak, laju. Betul tak? Betul tak? Tak jawab pula kan? Kita nak laju. Tiba-tiba sampai di Alkantarah, kita dulu dah pernah janji nak balas orang tu. Sedangkan orang tu tak tahu kat mana. Permulaan titian sirat ke, dalam neraka ke, sekarang kena tunggu. Pasal itu perjanjian kita. Sedangkan kita dah boleh melepasi Alkantarah, terus masuk syurga. Ya? Ini Ustaz. Apa dia? Sebab kita dulu kita buat macam itu sebab kita tak ada ilmu. Dah ada ilmu. Jadi kalau macam saya kata okey, yang dulu saya cakap saya nak Ya Allah ampunkan. Okey, boleh. Okey, ya, sorry. maksudnya macam kalau macam cakap tadi kan, maksudnya saya bercakap pada orang tu buat saya tak nak balas. Kalau itu kan memang nak balas, tapi saya letakkan pada Allah untuk Allah balas. Boleh ke macam tu ataupun sama juga dengan kisah? Dia wallahualam, kita nampak perkara tu lebih baiklah. Maksudnya tidak menjadi masalah. Dia tidak akan terhadang di Alkantarah. Dia tak akan terhadang di Alkantarah disebabkan kita serah pada Allah. Okey, ibu-ibu boleh faham kan? Kita berhadapan dengan satu masalah yang besar di sini bila kita tak maafkan. Oleh kerana itu Rasulullah kata, fa'fu, maafkan. Disebabkan inilah kes dia. Bila kita maaf, macam you kata tadi, kita serah kepada Allah, berarti biar Allah uruskan, kita akan melepaskan tempat. Tahu tak, bila kita maafkan, segala-gala berbentuk pahala dia datang dengan banyak untuk kita yang mempermudahkan jalan di akhirat. Tetapi bila kita tak nak maaf dan ada hak, memang ada hak, kita nak balas balik pasal geram punya pasal Ustaz. Ya, kalau boleh memang saya nak tonyong balik macam mana dia tonyong saya, kan? Geram. Sabar kan? Sabar. I tak nak jumpa you kat akhirat. Okey, tak apa kan? Kalau sebutlah I balas you kat syurga, tu rasanya kat syurga tak ada apa-apa dah kan. Tapi nak cerita, kalau kita teringin sangat nak balas, Allah akan bagi dan itu hak kita. Tapi saya suggestkan kan, melalui hadis-hadis yang Rasulullah kata maafkan, disebabkan perhentian ini akan mengganggu kita untuk masuk syurga cepat. Orang kafir, itu dia itu memang tak ada kat situ dah. Dia mungkin peringkat awal tu kot. Dia ialah kita bertaubat je lah dan doakan dia masuk Islam, tu je. Ustaz, yang ni antara makhluk mana sesama kita? Antara makhluk. Kalau orang buat nyanyi memang kucing. Tu macam mana? Jom kita tengok ayat ada tak lagi. Mari kita lihat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu melakukan kesalahan pada saudaranya, maka selesaikan dan pohonlah kemaafan pada darinya. Sesungguhnya tidak ada artinya wang emas ataupun wang perak ketika itu, iaitu sebelum datang pada kamu, di mana saudaranya mengambil kebaikan, jika kebaikan tiada, yakni sudah habis, maka diambil kesalahan saudaranya itu, maka ditanggung dalam keadaan terpaksa. Okey. Dikeluarkan dari Hakim Ahmad dan hadis Jabir bin Abdullah bin Unais diangkat, dirafa'kan hadis tersebut, tidak harus bagi ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada ahli neraka ada kesalahan sehingga dikisaskan, dibalas walaupun satu tamparan. Ya. Lepas tu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana? Tidak. Okey. Dalam hadis ini menceritakan bahawa walaupun sedikit dengan manusia, ya, tetap akan diuruskan. Adapun tentang dengan binatang, wallahu alam. Tapi di sini juga dalam hadis yang lain Rasulullah kata ditunjukkan gambaran bahawa kambing yang patah tanduk tu balas balik pada kambing tersebut. Ya. Tapi itu kambing dengan kambing. Ada pun orang manusia dengan binatang mungkin dia bahagian-bahagian penginayaan, wallahu alam. Ada perbahasan sedikit. Itu dapat pahala. Okey, kita pelihara binatang-binatang dapat pahala, tapi syarat binatang betul lah. Kan? Jangan pelihara tikus kan. Oh, banyaknya tikus rumah kamu kan. Sat. Okey. Dan kalau kita pelihara kucing, tak apa, bagus, dengan syarat bagi makan dan jangan biar dia sampai orang jiran sebelah marah. Itu kita katakan jiran lagi afdal dijaga daripada kucing. Ya. Itu penting tu. Kita pelihara apa lagi yang menyakiti jiran tidak dibenarkan, walaupun jiran tu kafir. Ya, tak dibenarkan menyakiti jiran. Okey? Okey. Apa dia, Afzan? Tak tahu. Allah sayang sangat. Nak bertemu kat syurga ke? Dia di sana binatang yang kita jangka begitu tak ada. Biar serahkan kepada Allah urusan binatang-binatang. Tak kena. Tak kenalah. Tapi kita tahulah, faham. Itu kena hati-hatilah. Jangan menyakiti hati jiran dengan kena jaga hati juga. Berkawan. Tak apa, ala kulli hal, walaupun orang kafir, kita jaga hak sebagai jiran lah. Tapi kalau kita dah biasa macam tu, tak apalah. Biasa di bandar ni nafsi-nafsi lantak kamu lah apa kan. Dia biasa. Ya, faham. Wallahu alam. Tapi kita kena jagalah hak jiran. Ini tanam pohon pokok mempelam tu, mango tu, ya, daun bagi kat dia, buah ambil kat kita. Bengang lah kawan kan. Nak sapu daun-daun tu. Begitu juga kalau bela binatang-binatang seperti ayam kan, kita biar lepas dia mengganggu jiran, lebih baik sembelih. Tengok pada tuan rumah tu bagi ke tidak. Kalau tak bagi, tak usahlah. Minta bagilah apa hujah-hujah dia. Daunnya banyak jatuh, bagilah buah ni kat kami belah ni. Okey, dia boleh terima.
Okey lah. Kalau dia bagi okey lah. Ke ambil depan mata dia buat kan. Kira halal lah tu kan. Wallahu alam. Sorry? Ha. Pula. Datin masalahnya berak dekat dapur. Baja apa? Tahu insyaAllah. Abang kata tu, sabarlah. Dia besar, sabar, pahala. Tapi buat kalau nak mengadu pun tak apalah pada pihak tertentu. Boleh. Tapi dia tak ambil. Oh, dia orang tua. Okey. Jadi Al-Kantarah begitulah keadaannya, yang mana keadaan yang mengganggu perjalanan kita ke syurga, itu yang jadi isunya. Bila kita tak maaf, dia akan terganggu di situ, kita terpaksa menunggu. Syurga dah nampak dah. Tiba-tiba menunggu kan. Dan menunggu tu, kalau menunggu okey mungkin di belakang kita okeylah, tak apalah, tapi masalahnya kita tak tahu dia di mana sekarang. Ya, sama ada masih lagi di dataran mahsyar sana yang masih lagi belum dihisap, sedangkan kita di antara orang yang terawal mungkin, ya. Tiba-tiba dah nak masuk syurga, terhenti. Bukan tersungkur kan, terhenti di pintu syurga. Tunggulah. Pasal nak balas kan? Tak ada dah waktu tu. Tak apalah, saya dah maafkan dia. No. You dah ambil janji di bumi ni. Itu akan berlaku dalam perasaan seorang tu, tak nafikan. Tapi dikirakan kita maafkanlah. Itu kategori kita maaf. Dan di antara perkara yang isu yang bangkit macam orang tu dah mati kan, atau hilang daripada pandangan kita, mana dah tak tahu. Kaedah terbaik untuk bagi mereka yang tersilap begitu, doakan. Ya, doa kalau ada kebaikan, misalnya nak bersedekah, sedekah atas nama dia kan. Macam itu. Itu yang terbaik. Itu tanda ikhlas kita. Dan kita tidak akan bicara hal peribadi dia melainkan baik-baik. Apatah lagi kalau ada majlis yang pernah kita istihar, kutuk dia, dan kita diarahkan sebaik-baiknya majlis begitu, kita puji dia balik. Macam itu keadaan. Untuk membetulkan balik kesilapan kita. Itu jelah cara dia. Setengah ulama memberikan pandangan yang begitu. Kalau tak, nak buat macam mana lagi? Tak ada. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan sahabat-sahabat kita yang tersilap, dan Allah berikan syurga kepada kita semua dengan mudah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kita di mahsyar, Allah mudahkan perjalanan kita di titian sirat, dan Allah maafkan sahabat-sahabat kita semua dan diri kita di Al-Kantarah. Dan insyaAllah pelajaran akan datang kita bicara syurga dan neraka yang mana kita harapkan dimasukkan dalam syurga. Wallahu a'lam bissawab. Okey, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.